Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali. Setelah semalam kita dimatikan, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan semula dalam keadaan seorang beriman. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, anak-anak yang dikasihi sekalian, sudah sekian lama lah ustaz ataupun muallim berhenti sejenak memberikan motivasi. Tengok respon sahabat-sahabat sekalian macam mana. Dan kita masuk minggu ni, kita masuk kembali, kita mula kembali motivasi pagi dalam bersepenuh bulan yang barakah, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, anak-anak sekalian, kita kena sayang Nabi. Hubbun Nabi minal iman. Cintakan Nabi itu merupakan sebahagian daripada keimanan. Bahkan Allah Ta'ala tegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah firmankan, Qul in kuntum, katakanlah wahai kamu semua, wahai Muhammad, wahai semua penduduk alam ini, kalau kamu cinta Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikutlah aku. Siapa? Ikutlah akan nabiku. Nampak? Ini satu ayat Quran, bukan ayat-ayat yang direka ayat Quran. Tuan-tuan, anak-anak boleh rujuk dalam Quran. Surah apa? Cuba cari. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini ada juga orang salah guna ayat ni. Dia buat ilmu pengasih ke sebagainya. Ini adalah di luar daripada batas melampau. Jadikan Quran sebagai petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin min huda. Tuan-tuan, Al-Quran ini Allah turunkan ke muka bumi ini dengan panduan Rasul, menerangkan ayat Quran agar manusia faham akan dustur ilahi. Datangnya hadis memperincikan Quran, mentafsirkan Quran, agar kita hari ini dapat faham Quran. Dalam bab semayang, Nabi kata apa? Qad sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu. Dalam Quran suruh sembahyang, aqimus solah. Kaif, bagaimana sembahyang? Kena rujuk hadis. Yang malangnya tuan-tuan, anak-anak sekalian, ada orang yang mendakwa cukup je kita faham Quran, cukup dah Quran je, tak perlu hadis. Hadis ni ada hadis dhaif lah, ada hadis yang mungkar, ada hadis yang palsu. Tuan-tuan, ini ialah satu virus yang cuba dimasukkan, racun-racun berbisa yang cuba dimasukkan dalam pemikiran kita. Tuan-tuan kena ingat, ulama dulu bermati-matian, berjuang habis-habisan. Sahabat dulu, tuan-tuan bayangkan, sahabat sanggup merentas daerah berhari-hari untuk dapatkan riwayat hadis yang sahih dengan sahabat yang lain. Jangan jarak yang jauh, sebulan perjalanan, sebulan jalan, sebulan naik kenderaan. Mari kita akhir zaman ni, kita dakwa hadis ini tak pakai, Nabi tak boleh pakai, bagi Quran je. Mu siapa? Siapa awak nak mendakwa gitu? Siapa? Cakap meh. Jangan kita rasa kita hebat, kita boleh baca Quran, kita boleh tafsir Quran, kita rasa Quran sudah cukup tanpa kita ambil hadis Nabi SAW sebagai panduan. Tuan-tuan, saya bercakap dalam soal motivasi pagi ini, kita mengenang akan perjuangan Nabi Muhammad SAW, tokoh yang agung yang kita kena daulatkan, kena tinggikan syariatnya. Perjuangan Nabi bukan perjuangan di Mekah saja. Perjuangan Nabi bukan sekadar nak suruh sembahyang saja, bahkan melangkaui, menjangkau batas-batas ibadah. Nabi diutuskan
untuk menjadikan Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tuhan turunkan Nabi ini dengan syariat yang dibawa, akidah yang dibawa. Tuan-tuan bayangkan, 13 tahun di Mekah pasal akidah aja. Ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah sebelum hijrah menceritakan tentang persoalan akidah, persoalan hari kiamat, persoalan kembali menjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi nampak gaya ada orang tak setuju. Di Mekah, tuan-tuan, bila Nabi berdakwah hingga tahap menyatakan bahawa perlunya kekuasaan Islam ditegakkan, akhirnya pemimpin politik di Mekah rasa tergugat. Tak boleh tebang Muhammad ni. Tak boleh kita biarkan Muhammad ni. Kalau kita biarkan Muhammad, nescaya akan tidak ada seorang lagi yang akan bersama-sama dengan ajaran nenek moyang kita. Inilah di antara beberapa keputusan yang dibuat di Darun Nadwah, di kalangan pemimpin Quraisy kita itu, yang mana dibawa masuk pula oleh seorang Syekh Najjad, seorang lelaki yang menyamar daripada syaitan, iblis menyamar dari seorang lelaki Syekh Najjad daripada Bukit Jiyad, datang mendakwa dia ni Syekh Najjad, datang daripada bukit ni dan diberikan jawatan senator. Hebat. Zaman tu lah orang heran bagi peluang pada Syekh, cakap dia ni tidak ada autoriti, tapi orang rasa seru. Dia menyamar sebagai manusia Syekh Najjad dari bukit ni, dan dia beri cadangan. Dia kata Muhammad tak boleh biar, Muhammad kena bunuh. Nampak? Ini di antara, memang Nabi Muhammad ni di antara list nama yang disenarai pendekkan untuk dihapuskan. Bahkan sejarah kita melihat semasa pak dara Nabi Abu Talib ada pun pernah ditawarkan berlakunya perbincangan diplomasi. Perbincangan diplomasi dengan siapa? Dengan pak dara Nabi Abu Talib. Pemimpin Quraisy kata apa? Abu Talib, ginilah, mu marilah anakmu aku ganti dengan anak yang lebih handsome, lebih kacak. Mu bagi anak kamu kat aku. Lalu Abu Talib dengan tegas dia kata apa? Dia kata, sedap sangat mu. Mu bagi anakmu untuk aku bela, mu ambil anak aku untuk aku bunuh, untuk kamu bunuh. Molek gitu. Jangan. Nabi, pak dara Nabi tegas orangnya. Bahkan sebelum itu pun berlaku pujukan, rayuan pemimpin Quraisy bincang dengan Abu Talib. Abu Talib, khabar ke anak daramu ni, jangan dakwah jangan sangat. Mu nak apa? Nak pangkat aku bagi, nak puan kami bagi, nak dia raja kami bagi. Pujukan demi pujukan, Nabi tak endahkan hinggalah pak saudara Nabi jumpa Nabi. Inilah penegasan Nabi. Dia kata apa? Kata Abu Talib, anak saudaraku, sebenarnya kaumku sangat terkesan dengan kamu berdakwah dan terkesan dengan agama kamu ni. Aku nak tanya saja, boleh kamu kompromi? Kamu cubalah berlembut sikit. Berlembut sikit maknanya terimalah apa jua yang dibawa, apa jua yang diminta oleh orang Quraisy. Lalu dengan tegasnya Nabi kata apa? Ini kalam yang tuan-tuan kena ingat kalam ni. Kalam apa? Kata Nabi kepada pak saudara dia, ya abati, wahai pak saudaraku, lau kana asy-syamsi fil yamin wal qamari fil yasari ala an atruka hadhihi da'wah lan atruk abadan, atau kamu qal. Wahai pak daraku, dia kata, kalau sekiranya kamu boleh ambil bulan letak belah kanan aku, ambil bintang, ambil matahari letak belah kiri aku, contohnya balik tu, okey, atau sebagainya, untuk aku tinggalkan dakwah ni, walaupun kamu boleh ambil
bulan, kamu boleh ambil matahari, letak kat pundak aku, tangan aku, untuk aku tinggalkan dakwah. Kata Nabi, lan atruka abadan, aku takkan tinggal dakwah. Ini ketegasan Nabi bahawasanya walaupun dipaksa, walaupun sehinggakan bulan boleh angkat tak kat sini, Nabi takkan tinggal dakwah. Tuan-tuan, dah kita dakwah dah. Ini persoalan hari ini, tuan-tuan. Kita bekerja tak? Kita beramal? Sedangkan dakwah merupakan tugas semua manusia. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kamu tu da'i. Kamu akan dipersoalkan kelak. Kalau esok Tuhan tanya, apa kerja buat kamu dengan Islam? Mau buat apa dengan Islam? Saya cari makan, Ustaz. Saya ni kerja ya. Dah apa kerjamu dengan Islam? Apa yang jasa yang kamu buat untuk pastikan Islam tertegak, untuk pastikan Islam difahami, untuk pastikan Islam diamalkan? Inilah persoalan yang mungkin tak terjawab. Tuan-tuan, kita ada yaumul mahsyar, kita ada yaumul hisab. Kita mati hari ini, dikuburkan dalam alam kubur. Yakinlah, percaya bahawasanya Allah Ta'ala sebut kematian itu pasti. Kematian itu adalah benar, dan kehidupan akhirat adalah benar. Tidak ada yang boleh menyangkal. Kalau kita rasa hebat kat dunia, jangan rasa hebat di akhirat. Tolonglah tuan-tuan, kita kena beramal soleh. Jadikanlah segala kerja buat kita di dunia ini, segala kekuatan yang ada ni, segala kemampuan yang ada ni, untuk kita menjadikan satu aset untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kehidupan yang bermanfaat, masa yang berkat, umur yang panjang, untuk kita beramal soleh dan berdakwah untuk menegakkan Islam di muka bumi ini, dan memastikan umat semuanya faham Islam, beramal dengan Islam. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan, mari sama-sama kita berselawat, kita ingat akan perjuangan Nabi. Nabi tidak berjuang dengan permadani merah, tidak dihamparkan, tidak dipuji, tidak diberikan kemewahan yang melampau-lampau. Bahkan Nabi dihina, dikutuk, dikeji, dikecam. Nabi dikecam. Nak marah aku. Ni nak kabur ni. Nabi kena kecam, kena gelar orang gila. Cuba sebut kenapa yang orang tak gelar Nabi? Mu gila, mu penyair, mu pendusta, mu ahli sihir, mu tukang sihir, tok bomo, habis semua. Kita hari ni orang gelar sikit-sikit dah marah. Orang kata sikit dah marah. Nabi bukan setakat digelar, dicaci maki dan nak dibunuh, diwentetkan dalam satu poster. Muhammad dikendaki siapa yang tangkap hidup-hidup, bunuh hidup-hidup, akan diberikan 100 ekor unta. Bayangkan tuan-tuan, Nabi yang kita agungkan, Nabi yang kita sambut pada bulan ini, itu pun banyak musuh, itu pun menghadapi banyak tentangan. Apalah kita ini? Siapalah kita? Sebab itulah ada satu lagu, lagu yang sangat saya menyentuh hati saya. Apa lagu tu? Laisat ana apa ana. Aku tak ingat lah kalau time spontan ini. Tak apalah. Tapi nak kabarnya, kita siapalah aku? Siapalah aku? Siapalah aku? Apa dia tak? Aku tu apa? Tak apalah, wallahu alam. Jadi cukuplah untuk pagi ni. Setelah sekian lama kita tak bercakap, sekian lama kita tak berjumpa pagi hari. Ingat tak? Man ana. Tak ingat lah. Tak ingat. Man ana, man ana, man ana, man ana.
Man ana, man ana, man ana, man ana. Siapalah, siapalah diriku yang entah, tak ingat. Wallahu alam. Dapatkan yang original. Jangan tertipu dengan yang palsu. Okey, baik. Tuan-tuan, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang pada minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat untuk semua dan kita mengharapkan masyarakat kita semakin banyak menghasilkan video-video menarik, dapat menyentuh jiwa dan hati penonton. Dan tuan-tuan, sekiranya bermanfaat, tolong like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.